Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang ya. Jadi saya harap audio dengan visual clear. Okey. Okey. Live hari ini adalah khusus kepada isu yang masih berlarutan ya, yang saya gelar sebagai sandiwara ya. Satu sandiwara besar yang sedang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya kepimpinan tertinggi UMNO ya, Zahid, Najib dan sebagainya, dan juga Anwar. Okey. Baik, untuk memudahkan perbincangan ini, saya akan takrifkan satu kumpulan, iaitu orang-orang yang rapat dengan Anwar ya. Mereka ni minoriti, kita panggil mereka kluster Anwar. Jadi di belah pembangkang ada kluster Anwar, di belah kerajaan ada kluster mahkamah. Okey. Jadi sekarang, selepas saya membuat beberapa pembongkaran, ada banyak soalan yang telah disalurkan kepada saya menerusi saluran-saluran yang telah saya sediakan lah. Bermacam-macam soalan ditanya. Okey. Apakah sebenarnya Anwar ni selalu membuat sidang media ya, mengumumkan ini, mengumumkan itu. Jadi mereka keliru, dan selepas mendengar penjelasan saya, mereka mendapati apa yang saya katakan ni benar ataupun lebih mirip kepada realiti, dan apa yang Anwar katakan tu mengelirukan. Jadi mereka bertanya kepada saya untuk cuba jelaskan apa sebenarnya yang berlaku, mengapa penipuan ini dibuat. Okey, sebenarnya perkara ni saya dah jelaskan. Okey, saya dah jelaskan. Sekarang ni ini adalah satu keterdesakan ya, keterdesakan kluster mahkamah yang sudah tidak ada jalan lain. Okey. Kerana ingin selamatkan tengkuk, tetapi mereka lihat ya, kerjasama dengan PAS pun tak boleh, kerjasama dengan PPBM pun tak boleh ya. Kemudian kluster mahkamah ni dia memang tak boleh kerjasama dengan kem Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Jadi dia sebenarnya sangkut. Yang satu-satunya yang dia ada ialah Anwar. Dan kluster mahkamah ni dalam babak nak kerjasama dengan Anwar, nak kerjasama dengan DAP ni, dia langsung tidak dapat sokongan majoriti. Jadi kita jangan cerita Anwar dulu, kita cerita kluster mahkamah dulu. Okey. Jadi apabila diwar-warkan, tak kiralah Anwar ke siapa ke, apabila diwar-warkan kononnya mungkin berlaku kerjasama dengan DAP ke dengan PKR ni, tak kira siapa yang war-warkan, ini semuanya satu perang persepsi, perang saraf, ini semuanya satu sandiwara. Okey. Sebab majoriti ya dalam Barisan Nasional, majoriti dalam UMNO ni, dia tidak sehaluan dengan kluster mahkamah ni. Dan kluster mahkamah sedang membeli masa. Membeli masa, dia beritahu kita tunggu Perhimpunan Agung UMNO, lepas tu kita buat keputusan. Okey. So ini taktik beli masa, sebab dia dapat tentangan hebat daripada dalam Barisan Nasional ya, yang menolak kerjasama ni. Jadi bila diceritakan kerjasama UMNO dengan PKR dan sebagainya, ini sebenarnya bukan kerjasama parti, ini adalah kerjasama kluster mahkamah dengan kluster Anwar. So sekarang kita cerita kluster Anwar. Okey. Sama juga apabila diceritakan kononnya akan berlaku kerjasama ya, diwar-warkan perkara ni ya, sebenarnya ini adalah Anwar bersama sekumpulan kecil, melibatkan 2-3 pemimpin DAP, melibatkan 2-3 pemimpin Amanah, melibatkan 2-3 pemimpin PKR ya. Majoritinya dalam Pakatan Harapan sama ceritanya dengan situasi di dalam Barisan Nasional. Ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin bahagian, pemimpin-pemimpin parti dari pelbagai peringkat menolak ya, menolak terus kerjasama dengan UMNO, tidak kira kluster mahkamah ataupun UMNO secara am. Dan daripada majoriti itu ada sebilangan besar yang hanya menolak kluster mahkamah, apapun tidak timbul nak kerjasama dengan UMNO. Sebab apabila Pakatan Harapan kerjasama dengan UMNO, automatik DAP akan hilang banyak undi Cina, walaupun bukan sepenuhnya ya. Mungkin saya jangka 50% atau 40%.
ya, Anwar turut akan hilang banyak undi Melayu. Sama juga dengan ceritanya dengan Anwar, dengan kluster mahkamah. Automatik kalau kerjasama dengan Pakatan Harapan, hebat, memang hebat. Pengurangan dalam undi Melayu Islam terhadap UMNO. Memang akan berlaku satu pengunduran besar-besaran, ya. Andai kata ada blok kuasa ketiga, saya tak tahulah akan ada blok kuasa ketiga ke tidak lah. Tapi andai kata tu memang akan berlaku pengunduran besar-besaran. Jadi semua ni sudah diketahui. Okey. So Anwar mendapat tentangan hebat, Zahid, Najib semua dapat tentangan hebat apabila mereka berjumpa. Ini adalah perjumpaan peribadi mereka, bukannya perjumpaan parti. Okey. So itu latar belakang dia. Jadi jangan keliru, itu latar belakang dia. Anwar dah tak relevan. Sekarang ada perbincangan pelbagai hala. Perbincangan itu melibatkan juga orang-orang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi Anwar yang tak relevan ni, yang dah semakin pupus ni, dia hendak pastikan diri dia dilihat sebagai relevan. Dia masih ingin media memberi tumpuan terhadap dia. Jadi sebab itu dalam seminggu dua ni banyak kenyataan dibuat. Mula-mula dia beri gambaran ada pertimbangan kerjasama PKR UMNO. Bukan saya yang beri, Anwar yang beri. Kepada siapa? Kepada media. Dia beritahu media ada pertimbangan menghala ke kerjasama PKR dengan UMNO. Kemudian dia yang keluarkan kenyataan kononnya UMNO tu positif terhadap kerjasama PKR dengan UMNO. Kemudian setelah menimbulkan suasana ni, setelah menimbulkan polemik ini, setelah menimbulkan ura-ura ni, Anwar sendiri yang buat. Okey. Setelah menimbulkan perkara ni, kemudian dia buat sidang demi sidang untuk menafikan, sebenarnya kita tak perlu pernah bincang lagi secara terus isu ni. Cuma ianya satu pertimbangan, tapi belum sampai ke situ dan sebagainya. Jadi ini serupa dengan mula-mula hang kata, hang beri bayangan ia akan berlaku kerjasama atau UMNO positif dan PKR positif, kemudian kau buat kenyataan sebenarnya belum bincang lagi. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi buang masa. Tetapi secara keseluruhannya dalam seminggu ni Anwar jadi tumpuan. Isu topik, ya, title ataupun tajuk berita kerjasama UMNO dengan PKR atau UMNO dengan DAP menjadi tajuk utama. Jadi benda ni akan diprogram ke dalam minda majoriti rakyat Malaysia. Itulah permainan dia. Dan kemudian Anwar akan buat satu taklimat seperti dia buat semalam, taklimat Pakatan Harapan bagi menjelaskan kepada Pakatan Harapan kononnya sesuatu berhubung dengan kerjasama tu. Jadi semua orang akan tertanya-tanya, apakah taklimat yang akan diberi oleh Anwar. Jadi penumpuan diberi terhadap Anwar dan itu yang dia mahu. Tapi akhirnya bila kita baca kenyataan media oleh Pakatan Harapan, taklimat tu secara tidak langsung adalah penafian Anwar dan Pakatan Harapan bahawa ada perbincangan dengan UMNO menjurus kepada kerjasama. Sebab saya dah beritahu, bila kluster Anwar berjumpa dengan kluster mahkamah, ianya bukan perjumpaan parti, ianya perjumpaan individu-individu, sebab mereka tidak mewakili parti masing-masing kerana mendapat tentangan hebat. Tapi maklumlah, nak jaga air muka Anwar, jadi adalah seorang dua pemimpin DAP keluar, contohnya Anthony Locke. Dia keluar, dia kata dia cuba beri satu kenyataan yang diplomatik. Sebenarnya tidak tolak kerjasama dengan mana-mana pihak dan sebagainya. Tapi kalau kau baca kenyataan Anthony Locke, dia dengan tepat beritahu apa-apa pertimbangan yang akan dibuat selepas PRU15 kerana tidak ada parti yang dijangka akan menang. So sebenarnya Anwar telah membuang masa semua orang. Dan perang persepsi ini sebahagian daripada perang persepsi. Objektifnya satu, untuk menunjukkan seolah-olah Anwar ni masih relevan, masih penting. Walhal sebenarnya Anwar ni ditolak hampir semua ahli parlimen kerajaan dan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang. Okey? Dan Anwar adalah sebab utama pembangkang ni gagal. Gagal sebab berlaku perpecahan, ya. Dan saya salahkan jugalah beberapa pemimpin DAP, kepimpinan DAP dan Amanah ni kerana mereka berpaut pada Anwar. Sebenarnya kalau tak ada Anwar ni, pembangkang dah bersatu, dah lama dah kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dah jatuh. So itulah keadaan dia. Dan satu lagi, ini adalah taktik alih perhatian. Sebab
dalam keterdesakan Muhyiddin, dia tahu, sebenarnya Muhyiddin tahu PPBM ni tanpa UMNO dia akan hanyut. Dengan UMNO pun akan hanyut, tapi sekurang-kurangnya dia ada jentera UMNO. Kalau tanpa UMNO boleh menang 1-2 kerusi je, dengan jentera UMNO mungkin boleh menang 4-5 kerusi. Itu pun kalau ada blok kuasa ketiga lah. Kalau tak ada blok kuasa ketiga, cerita dia lain. Tapi kalau ada blok kuasa ketiga yang muncul, kemudian dia perlu jentera UMNO. Tapi UMNO tahu PPBM ni dia sebenarnya hanya nak tunggang UMNO. Dan apa pun, sama ada UMNO kerjasama dengan PPBM ke tak kerjasama ke, UMNO dengan PPBM dan PAS dijangka akan mendapat bilangan kerusi yang jauh lebih rendah berbanding dengan PRU 14 seandainya muncul blok kuasa ketiga. Dan untuk makluman saudara-saudari, memang ada satu kajian yang amat mendalam yang telah dilakukan. Selebihnya saya tak boleh ceritalah, tapi yang saya tahu, saya dah lihat, saya dah baca, saya dah teliti, saya dah perinci. Kajian ni sebenarnya telah dilakukan secara rahsia oleh satu kumpulan yang saya kenal. Itu sajalah. So apa pun kita lihat, PPBM ni dia tak boleh pergi kat mana. UMNO pun dia tahu kalau bekerjasama dengan PPBM akan ditolak oleh majoriti akar umbi. Dah pun sekarang pun undi Melayu Islam UMNO akan merosot teruk sebab UMNO gagal bekerjasama dengan PAS menerusi Muafakat Nasional. Dan pergerakan penyatuan ummah ni, ramai pengundi Melayu Islam dah tahu ini semuanya sebenarnya dijaja. Hakikatnya UMNO ni perjuangan dia adalah perjuangan kluster mahkamah. Dia hanya gunakan UMNO sebagai satu platform untuk kepentingan peribadi. Jadi kalau kita lihat UMNO ni sebenarnya dia hanya ada satu cara dia boleh kekal relevan dan tidak hanyut, malah mungkin boleh menjelma kembali, iaitu bekerjasama dengan satu blok kuasa ketiga seandainya muncul lah. Dan dalam senario itu boleh jadi satu kemenangan besar bagi blok kuasa ketiga. Dia tahu benda ni, tapi kluster mahkamah tahu bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad tak akan terima mereka. PPBM mungkin boleh kerjasama, tapi kluster mahkamah tak mau PPBM sebab majoriti UMNO tak terima. Ya, jadi dia sangkut, kluster mahkamah ni disangkut. Jadi dia terpaksa pergi kat Anwar. So apa yang saya dipahamkan sebenarnya, Muhyiddin yang dah tahu UMNO takkan kerjasama dengan dia, Muhyiddin yang dah terdesak ni mungkin sedang berbincang dengan Anwar. Dan perkara ni logik. Sebab andai kata Anwar, Muhyiddin masuk satu perjanjian, andai katalah dia masuk satu perjanjian peralihan kuasa dengan Anwar. Lepas tu Anwar setuju, okey saya akan zahirkan sokongan PKR yang baki ni, yang dengan saya ni, kepada anda. Dan orang-orang saya dalam DAP berapa orang, 4-5 orang ke, dalam amanah 3-4 orang ke. Jadi busuk-busuk 40 MP saya boleh zahirkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Dalam situasi itu, Najib dan Zahid kemudiannya dalam PAU, dia boleh beritahu kat ahli-ahli UMNO ataupun lepas PAU, okey, tengok Anwar dah support, PKR dah support Muhyiddin. Jadi kalau kita tarik Barisan Nasional tarik sokongan daripada Perikatan Nasional, mungkin hanya boleh tarik kurangkan sokongan Muhyiddin seramai 31 MP. Tak cukup, sebab 8 MP Barisan Nasional ni memang dah jadi orang Muhyiddin. Okey, so kita hanya boleh tarik 31, tapi Anwar boleh cover 40. Jadi tak guna kita keluar. Lebih baik kita kerjasama dengan Perikatan Nasional, tapi kita secara rahsia dengan Anwar. Kemudian kita tunggu PRU 15. Selepas PRU 15, kita cantas Muhyiddin bersama Anwar. Boleh. Jadi kalau saya Muhyiddin, itulah hala tuju saya. Saya akan masuk perjanjian dengan Anwar. Dan saya tahu, kalau saya Muhyiddin, saya tahu Anwar akan masuk perjanjian rahsia dengan Zahid, Najib, pura-pura untuk sokong saya. Tak apa, saya tak kisah. Asalkan saya boleh beli masa, asalkan saya boleh lengahkan lagi pilihan raya umum ke-15. Jadi saya ada masa untuk cuba pecahkan PKR, cuba pecahkan UMNO. Jadi itu yang saya akan buat kalau saya Muhyiddin. Jadi saudara-saudari kena lihat, semua ini adalah taktik alih perhatian kerjasama DAP PKR. Hakikatnya majoriti dalam Pakatan Harapan, majoriti dalam Barisan Nasional menentang Anwar, menentang Zahid, menentang Najib. Kluster mahkamah atau kluster mahkamah dengan kluster Anwar ni, kerjasama ni tak akan terjadi sebelum PRU 15. Dan Anwar dah tak relevan, dan dia cuba jadikan diri dia relevan. Dan itulah
jawapan mengapa berlaku banyak sidang media. So inilah yang saya nak jelaskan menerusi live saya hari ini. Okey. Lagi satu, saya dipahamkan Zahid sebenarnya orang-orang Zahid yang bocorkan klip audio yang ada suara mirip Zahid tu. Mereka yang bocorkan. Lepas mereka bocorkan, lepas tu ini adalah sebahagian daripada perang persepsi untuk supaya orang dengar klip audio tu, mereka dengar Zahid tengah berbincang dengan ahli-ahli MKT, menjelaskan kepada mereka perbincangan dia dengan DAP supaya orang percaya. Ya, DAP dengan UMNO ni ada mungkin nak kerjasama. Tapi jangan lupa, MKT ni, majoriti ahli dia ni adalah penyokong kluster mahkamah. Mereka tidak mewakili aspirasi UMNO secara keseluruhan. Dan saya juga dipahamkan, selepas mesyuarat MKT itu, kumpulan Zahid yang kecil tu telah pergi ke tempat lain bincang satu perkara rahsia. Jadi mungkinkah perkara rahsia tu adalah untuk memberi kebenaran kepada Anwar untuk berunding dengan Muhyiddin? Ini semua sandiwara lah. Ini yang saya nak sampaikan. Hari ini Zahid keluar kenyataan ataupun ada satu sumber yang mengeluarkan kenyataan kononnya Zahid dah kenal pasti dua ahli MKT yang membocorkan maklumat. Ini sebenarnya adalah taktik Zahid untuk sebab hari itu saya dah dedahkan bahawa orang Zahid yang bocorkan klip audio. Jadi mungkin Zahid nak beri persepsi bahawa bukan orang dia yang bocorkan klip audio, orang lain. Jadi dikeluarkan kenyataan kononnya Zahid dah kenal pasti dua ahli MKT yang bocor maklumat. Di sini saya nak minta Zahid jelaskan dengan betul-betul kepada rakyat. Memang ada ahli MKT yang bocorkan maklumat kepada kem Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada kem Pembangkang. Tapi itu ahli MKT lain. Itu yang anti Zahid. Mereka bocorkan maklumat lain. Babak klip audio tu dibocorkan oleh orang Zahid dengan sengaja. So untuk menimbulkan persepsi, DAP akan kerjasama dengan Pakatan Barisan untuk menimbulkan persepsi Anwar ni relevan. Dan semua ni adalah taktik peralihan untuk mengalihkan perhatian. Saya kira mungkin Anwar ada rancangan atau sedang berbincang dengan Muhyiddin atau orang-orang dalam PKR atau Perikatan Nasional. Ya. Jadi saudara-saudari, jangan mudah terperdaya dengan perang persepsi ini, dan jangan juga percaya semua yang saya kata. Yang saya nak nasihatkan kepada anda, apabila anda menerima maklumat ni, jangan mudah percaya, sebab sekarang ni dah masuk fasa perang saraf, perang persepsi. Jadi berhati-hati bila baca. Baca dari banyak sumber yang sahih. Kemudian cuma ambil perhatian bahawa Zahid dah beritahu macam ni, Anwar dah beritahu macam ni, tapi pandai buat analisis. Apabila anda buat analisis, anda akan dapat tahu bahawa Anwar sebenarnya sedang membuang masa. Dia yang beritahu UMNO positif, kemudian dia yang beritahu tak ada perbincangan. Jadi dalam seminggu tu dia buang masa media, dia buang masa wartawan, dan dia buang masa anda. Jadi sekian sahaja rungkaian saya hari ini. Sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Jangan lupa, saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya dalam ruang komen sebentar lagi, dan artikel berkaitan. Jangan lupa ya, sertai saluran Telegram saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kos ketiga, dan salam pejuang.